Pelbagai perkongsian menarik di MHI, Khamis 24 Mac. Kisah haiwan ternakan dengan gelagat dan panggilan nama yang diberikan oleh tuannya. Tu jadi aku. Ni makanan. Semburan organik daripada bahan asas masakan. Juga pelbagai pengisian dari dalam dan luar negara. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat kembali bersama kami di Malaysia hari ini, edisi 24 Mac 2022. Dan itu antara pengisian yang akan kami bawakan. Dan terus bertemankan kami berdua selama sejam ni. Saya Naim Miswan. Saya Fariha On. Dan diharapkan apa yang kita bawakan nanti akan mencuit hati kalian. Macam mana mencuit? Mencuit hati kalian. Dan nanti kita akan bawakan juga perkembangan kan semasa berkenaan dengan apa yang terjadi dalam dan juga di luar negara. Pastinya kita sebagai rakyat Malaysia kena juga peka dan buka minda kita dan peka apa yang terjadi. Jadi apa kata kita mulakan dulu ini berkenaan dengan yang terkini. Yap, betul. Pagi kita tengok cuaca lah Hanif. Sebab kita nak rancang juga aktiviti hari ini kan. Mana tahu ada dating pagi ni ke lepas tu. Okey, kita saksikan. Semua hujan lah. Betul. Dan ini antara yang taburan yang di Semenanjung Malaysia. Dan ini mungkin boleh menjadi panduan kita lah kalau nak buat aktiviti kan. Dilaporkan di Semenanjung Malaysia akan ada waktunya sama ada pagi, petang ataupun malam akan ada hujan di kawasan-kawasan yang kalau nak tahu dengan lebih lanjut bolehlah tengok di negeri yang berkaitan. Dan ini ada satu lagi perkongsian untuk kita tahulah berkaitan dengan keadaan cuaca semasa, apa yang dijangka bakal berlaku apabila ada rakan map untuk mudahkan orang ramai dapat maklumat cuaca semasa. Ini sebuah aplikasi dari Jabatan Meteorologi Malaysia yang bangunkan aplikasi mudah alih. Namanya adalah Rakan Map bagi mudahkan orang ramai mendapatkan maklumat sahih dan tepat mengenai keadaan cuaca terkini. Ini rentetan daripada apa yang telah berlaku sebelum ini kan. Kadang kita tahu tiba-tiba banjir. Betul. Jadi ini antara usaha oleh Jabatan Meteorologi sendiri untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada kita semua. Jadi lebih mudah sebenarnya. Aplikasi ini boleh dimuat turun melalui Google Play secara percuma dan akan dikeluarkan untuk pengguna App Store juga. Okey, ini sedikitlah berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini. Dan sekarang kita nak ke berita harian. Ini berkaitan dengan harimau Malaya mengaum di Kota Singa. Okey. Ini pastinya peminat-peminat bola sepak juga penyokong Malaysia harimau Malaya katanya dengan kejayaan ini sangat kira-kira mengagumkan lah kan. Kagumlah. Sebabnya siapa sangka Filipina kata pasukan yang hebat juga sebelum ni. Okey. Tapi dapat dikalahkan 2-0. Betul. Jadi pendapat awak? Sebab ini macam assignment tugasan pertama bagi jurulatih baru. Dan itu sebab nama tajuknya adalah Formula K-pop menjadi sebab jurulatih Malaysia sekarang adalah dari Korea Selatan, Kim Pan-gon. Jadi semalam ni perlawanan pertama dan 2 gol Mak Yat ni, Akia Rashid ni pada separuh masa pertama memang mengujakanlah, tapi bila separuh masa kedua pula ramai kata macam kita kembali ke Harimau Malaya yang dulu. Jadi perlahan pula. Jadi dia berbeza sebab kita dah tukar pemain kan. Tapi selepas ni kita akan jumpa Singapura pula, itu mungkin bakal menjadi ujian sebenar lah. Ujian sebenar. Dan kita teruskan sokongan kepada Harimau Malaya. Tapi saya suka dia punya tajuk ni, Formula K-pop menjadi K-pop tu. K-pop. Betul. Dia terus wush. Ya ampun. Tapi kita perlu terus bagi peluang lah kan. Okey, seterusnya ini berkenaan dengan COVID cases. Bahasa Inggeris. Jumlah kes baru COVID-19 22,491. Ini yang dicatatkan pada 23 Mac semalam. Dia terus naik kat situ je. Tapi kalau kita tengok unjuran sekali lagi lah, kalau saya boleh cerita berkenaan perkara ini, memang unjuran pada bulan Mac ni memang dijangka sekitar 5 angka lagi lah. Jadi masih lagi terkawal. Tapi dalam masa sama kita perlu bersama-sama untuk turunkan sebab dah berapa hari turun kan. Ini macam naik balik ni. Jadi bersama-sama lah kita, okey? Baik. Jaga diri, jaga kesihatan. Pantau juga, boleh juga kita jadikan sebagai rutin mingguan kita kan. Untuk buat ujian swab test. Kadang-kadang kita leka juga bila kita dah bekerja, kadang-kadang kita lupa nak buat swab test tu. Jadi jadikan rutin lah sebenarnya benda tu, rutin mingguan kan, untuk tahu sejauh mana kita ni
selamat dan kita bukanlah pembawa kepada ahli keluarga kita yang lain. Betul lah kan. Kadang-kadang bila kita keluar tu, bila balik semula nak berjumpa keluarga kan. Jadi ramai juga yang dah buat rutin. Tapi mungkin ramai yang cuba lari daripada realiti tau. Betul. Dia betul. tak nak tahu. Tak nak tahu tu. Tak nak tahu tu nakal. Jangan tunjuk kat saya. Dia rasa macam dia dah ada tapi sebab tak apalah. Tak ada ni. Kalau kita tak buat, kita tak tahu kan. Jadi buatlah. Jadi orang yang bertanggungjawab kan. Termasuklah kepada diri saya sendiri juga. Benar. Okey. Kita nak teruskan pengisian MHI. Ini berkenaan dengan tadi kita sebut pasal pasal kambing ni. Dia ada nama macam orang ke? Itu keunikan dia lah. Betul. Ada Sumayyah lah. Sumayyah. Ada Meon. Dan ni memang menghiburkan tiap-tiap pagi ni memang boleh buat kita teruja lah tengok. Dan kita nak saksikan, kita nak kenalkan terlebih dahulu kompilasi panggilan ni, nama yang pelbagai daripada ternakan kambing ini. Baik, kita saksikan. Sumayyah. Sumayyah! Dayah. Sekarang kau nak buat macam mana ni, Dayah? Kau janganlah ikut tiru perangai si Mustaqim yang tak betul. Ilaha illallah si Sally. Astagfirullahalazim. Sally. Apa kejadah kau buat tu, Sally? Apa, Azura? Makan sudah kasih. Minum dah dapat. Mengembek lagi kenapa kau tu? Afat. Hanif. Kenapa? Bukan. Bukan macam tu panggil dia. Oh, bukan. Leha. Okey, kita terus bersama dengan ini individunya penternak berusia 38 tahun. Dia ada 250 ekor kambing. Berapa tu? 250 ekor kambing. Dia. Jadi kita bersama dengan beliau. Okey, kita kenalkan Azrul Abdul Manap, usahawan kambing bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Azrul. Azrul tak dengar suara. Okey, mantap. Okey, Azrul berada di mana tu kalau boleh kongsikan? Okey, alhamdulillah. Hanif dengan Fariha apa khabar sana? Baik, sihat. Wow. Ada tak nama Hanif yang diberikan? Ada. Memang ada. Jangan kata Hanif. Bukan kata Hanif. Fariha pun kita ada. Nak tengok tak? Lina ada, Lina. Ya, saya tunjuk. Kalau nak tengok, saya tunjuk. Okey. Sila. Kalau boleh cari Lina, Hasani, semua carilah. Kita nak tengok yang macam mana rupanya tu. Ni si Hanif dia dekat sini, kalau kat TV3 tu Hanif orang dia kacak-kacak. Tapi sayang kat sini Hanif muka dia agak tak berapa nak kacak sangat. Ni saya. Azrul, awak baru start dah tu bagi ni. Okey, mana Hanif? Ada satu nama Fariha kita pula kat sini. Okey. Si Fariha. Yang dia ni memang kambing yang jenis tak tahu malu lah kat sini si Fariha. Sama. Baju warna pun sama sekarang. Itulah saya cakap. Memang dah deal ke? Memang nama Fariha style macam ni. Itulah tu. Oi, ini betul-betul okey. Macam mana yelah, Azrul boleh tahu nak ada idea macam nak bagi nama mereka ni macam kita panggil orang. Dia macam ni Fariha dengan Hanif. Kita dekat sendiri kambing kita nama kita memang nama dia orang ni memang dah sedia ada. Kita tak tukar-tukar. Kita tak pindah milik nama. Memang hak milik dia orang. Dia orang semua dah ada surat beranak, IC pun ada. Oh. Ya ke? Serius lah. Ini betul ke tipu? Awak cerita betul-betul lah. Ni masuk TV ni bukanlah dekat TikTok ni. Okey Azrul, kita tengoklah setiap pagi awak menghiburkan. Mungkin ni rutin awak menternak kambing, kemudian awak buat live di media sosial kan. Dan ramai sekali yang terhibur. Jadi sebenarnya dengan macam mana kita cakap banyak sekali kambing tu kan. Apa yang membuatkan awak kenal satu persatu ni macam mana? Dia bermula dah berapa tahun sebenarnya awak berada dalam industri ni? Okey, dalam industri peternakan perkambingan ni, saya dah 5 tahun dah. Alhamdulillah. Ya. Kita nak bercakap jam-jam tu dia nak menjerit. Yang menjerit tu nama dia Arjuna. Ini. Ini Sumayyah. Siapa nak tengok Sumayyah? Ni Sumayyah. Ini yang tadi dapat majlis convocation tu kan? Inilah. Ni dia. Kita kenal kambing kita ni sebenarnya. Kalau saya nak kongsikan sedikit dekat sini dengan penonton kita yang dekat sini. Okey. Dekat sini contoh ya. Ini Abu Talib.
Abu Talib ni dia satu-satunya dekat kandang sini dia bulu licin ataupun kita panggil kat sini baka dia baka santa atau kita nama sebenarnya lah. Dalam baka perkambingan dia adalah baka santa. Kalau yang ini Sumaya. Lepas tu ada orang cakap Hanif dengan apa Fariha ada selalu cakap macam mana abang boleh bezakan kambing-kambing padahal kambing ni nampak sama je. Sebenarnya itu pandangan umum memang nampak sama. Okey, contoh macam ni adik-beradik ni itu Nurul Ain, yang ini Hafiz. Beza Hafiz dengan Nurul Ain ni, dia ada stripe dekat badan ni. Hafiz stripe dia dekat badan warna putih, Nurul Ain dia kepala putih. Yang ni Seli. Yang paling nakal dekat sini ni lah Siti Mustaqim ni. Ni tak reti dia ajar ni. Kita dah nasihat banyak-banyak dah ceramah tetap macam ni perangai tengok tu duduk atas tempat makanan. Nanti masalahnya dia ni yang saya marahnya bukan sebab dia naik kasut, dia membobarkan diri dia dan juga mengencingkan diri dia dekat tempat makanan. Okey, dan juga klinikan ya ada antara kambing Azroy ni yang makanan dia pun unik ke? Okey. Dia ada memilih makan yang memilih makan ni si Kamarudin ni lah. Kamarudin. Dia Kamarudin ni dia bukan sebarang kambing sebab dia tak makan rumput. Dia hanya makan roti, kek lapis, lepak pisang dengan juga donat dan juga makanan kegemaran dia dorayaki. Itu je. Macam mana boleh jadi macam tu ni? Dia ada, kalau saya nak ceritakan dia ambil masa 2 hari ni. Tapi boleh kalau saya nak ceritakan saya pendekkan lah ya. Okey, satu hari Kamarudin ni waktu dia tengah makan, dia sebenarnya kita masukkan dia dekat dalam area sini, di section Kamarudin. Sebelum tu saya kenalkan, ni Hidayah, itu Salbiah. Dia orang beradik. Hello Hidayah. Okey. Sebelum tu Kamarudin dekat sini. Bila dia makan, satu hari tu dia makan rumput, kepala dia tersangkut. Dia tak boleh keluar. So jadi satu malam tu, semalaman dia kepala tersangkut, dia berletih. So jadi subuh waktu rutin pagi kita makan pagi pula saya nampak dia tersangkut, saya riliskan kepala dia. So dia terduduk. Waktu tu dia memang dia penat agaknya, dia terduduk. Dia terduduk macam ni lah. Macam ni lah dia terduduk. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dia tak berdiri. Lepas tu dia tak nak makan rumput, tak nak makan apa. Lastly saya sebagai tuan dia, kita risau, saya bagilah makan apa saya punya breakfast tu kan. Lalu dia makan. Breakfast saya tu kuih lapis. Sejak daripada tu itu je lah makanan dia, tak makan rumput sampai sekarang. Itulah kisahnya. Okey Azroy, mungkin ada yang nak kenal lagi lah. Awak baru 5 tahun dalam peternakan kambing ni. Dia pakai jersey ya. Itulah. Ada yang pakai jersey, ada yang main bola ke kambing-kambing ni? Diorang ni wakil negara masing-masing ni daripada Brazil. Awak ni. Ni Brazil. Ini Omar. Ini daripada apa? Daripada Netherlands. Andy nama dia. Ini si Johnny dari Perancis. Okey. Bagaimana sambutan orang? Respon kan? Mungkin di media sosial, tapi di dalam dunia realiti tu macam mana ni Azroy? Okey, mula-mula daripada segi sambutan daripada media sosial, alhamdulillah kami mempunyai followers sebanyak 270,000 di TikTok dan juga di dunia realiti pun alhamdulillah kandang saya ni dah jadi macam pusat pelancongan dah. Sejak daripada meletusnya ataupun viralnya video-video tu, setiap hari orang datang daripada seluruh Malaysia, daripada Johor, Perlis, Sabah, Sarawak. Ada juga daripada Uganda dan juga Somalia Utara. Semua datang dekat sini. Nak tengok kambing saya. Azroy, itu seorang je ke yang bekerja dekat sini? Ke ada yang bantu? Saya ada pembantu saya yang lain. Itu sabar. Dia orang dekat bahagian lembu lah. So yang bahagian kambing ni saya sendirian dekat sini. Wow. Okey, tapi awak ni macam celoteh orangnya ya? Sebab saya dulu memang wakil sekolah debat. Jadi menggunakan bakat tersebut untuk bercerita dengan kambing-kambing ni lah ya? Betul. Sebab awak layan dia orang ni macam mana lah? Dengan kambing ni. Okey. Menyambut kat belakang tu. Azroy, okey, bila kita dah kalau time saya nak bercakap, time saya nak buat apa-apa, dia orang akan start bising. Nampak tu? Sokongan padu tu diberikan. Azroy, okey, bila awak dah panggil macam Sumaya, Kamarudin, Hanif, Hidayah semua tu kan. Jadi bila kalau kata orang nak beli kambing tu kan, macam mana perasaan tu? Okey, untuk makluman Fariha dan juga Hanif,
sebenarnya kambing saya ni memang kita jual untuk untuk apa-apa saja majlis kenduri kendara, untuk keramaian, untuk atuk nak bersunat, nenek nak bertunang semua tu kan. Tapi disebabkan kita punya TikTok ni dah terlalu viral, so banyak pula kita punya follower pun dah sayang dengan kambing-kambing kita. Saya putuskan dan juga saya menghormati kita punya follower, kita tidak jual kita punya kambing-kambing ni. So kambing-kambing yang ada nama macam Syarifah ni, Samsiah ni, semua yang ada dekat sini kita tak jual. Jadi ke mana ada tujunya? Itulah nak sambung ni. So kat sini kita ada satu tempat namanya kambing ni Banduan Akhir dekat sini. Astagfirullah. Yang mana banduan-banduan akhir inilah yang kita jual untuk dapatkan, orang kata ialah untuk kita punya monthly overhead income semua. Banduan akhir ni. Alah, tapi tu pun comel juga tu. Jadi banduan akhir. Comel juga, tapi menyampah, menyakitkan hati perangai. Okey Azrael, mungkin sebab awak ni antara, saya kira peternak generasi baru jugalah kan, boleh meraihkan media sosial juga, boleh dengan celotehnya. Tapi dalam sama-sama sebab kadang-kadang awak pun bagi ilmu berkenaan dengan peternakan kambing ni. Kita kongsikan sedikit ilmu pengetahuan berkenaan kambing. Banyak orang tak tahu. Sebab banyak orang tahu nampak kambing sama saja. Saya kongsikan sedikit lah, banyak yang sedang menonton ni. Ni mak saya pun tengok-tengok. Hai mak, kejap dah tunjuk. Okey, kalau kita tengok kambing semuanya macam sama je dia kata kan. Okey, untuk makluman semuanya Fariha dan juga Anip kita tengok Kamarudin ni kambing baka Jamlo. Kita panggil Jamlo. Daripada segi fizikalnya macam mana? Saiznya besar, telinganya panjang dan juga kembang. Different dengan yang ini pula ataupun kita ambil yang ni lah. Ini baka Jamnapari. Jamnapari ni saiznya besar, sangat besar. Dia sasa. Telinganya panjang. Sasa, tall, white and handsome. Namanya apa ni? Namanya? Yang ini Pablo. Kalau contoh ini pula Sadiah ni, ni baka cross bow. Dia punya daripada segi fizikal pula kecil telinganya, lebar. Dia tidak panjang tapi lebar. Cuba tengok differentnya dengan Ghazali pula. Inilah saya tunjuklah Ni Ghazali namanya. Okey. Tengok Ghazali ni telinga dia panjang sangat. Betul. Dia macam Napari. Awak kacau dia makan lah Azrael. Marah dia. Azrael, terima kasih banyak-banyak kan sudi bersama kami. Memang sangat menghiburkan. Tapi lebih penting ada informasi yang dikongsikan. Semoga berjaya Azrael. Terima kasih banyak-banyak Fariha. Terima kasih kepada kawan kita. Saya dah lupa nama sebenarnya tadi. Baru sebut Hanif. Saya risaulah sebab bila awak cakap Fariha dengan Hanif, takut yang lain pula datang. Terima kasih juga yang lain di belakang tu sambut-sambut tu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti. Jemput datang dekat kandang. Boleh. Nanti kita datang. Okey, itu dia. Waalaikumsalam. Azrael Manap sangat menghiburkan. Saya rasa itulah dia antara ada karakter lah. Celoteh dia tu. Tapi dalam sama dia pun berkongsi ilmu. Itu lebih penting jugalah. Menhiburkan tapi buat informasi. Okey. Ini kambing lah kan. Dan sekarang kita nak terus kongsikan. Ini berkaitan dengan tip racun semburan tanaman. Ini sedikit informasi jugalah berkenaan dengan tanaman ni. Kita sama-sama saksikan bikisan telah disediakan oleh mereka ini. Jom. Kehadiran serangga perosak seperti koya-koya, lalat putih, kutu daun dan ulat bulu akan menjejaskan kesuburan tanaman. Tahukah anda, campuran cili dan bawang putih boleh dijadikan medium untuk menghalang serangan serangga perosak pada pokok? Segmen laman berkongsi tips semburan organik dengan hanya menggunakan bahan-bahan asas dalam masakan yang terdapat di dapur. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 ulas bawang putih, 2 biji cili yang dibuang tangkainya dan 1 sudu besar cecair pencuci tangan. Masukkan kesemua bahan ke dalam mesin pengisar yang berisi air. Kemudian, kisar sehingga lumat dan gaul sebati. Masukkan pula 2 atau 3 sudu besar acuan yang berisi bahan kisar tadi ke dalam botol semburan yang mengandungi air.
racun organik sudah pun sedia untuk digunakan. Anda digalakkan untuk menyembur racun organik ini pada waktu petang. Namun untuk keesokan harinya, tanaman yang diracun itu perlu disembur dengan menggunakan air biasa supaya tidak mengganggu aktiviti pokok pada waktu siang. Sifat cili yang pedas dan bawang putih yang mengandungi antikulat berupaya membantu menghalang serangga perosak. Walau bagaimanapun, aktiviti ini hendaklah dilakukan secara berkala bagi melihat keberkesanan racun organik. Selamat mencuba. Semua dalam Malaysia hari ini kita teruskan penyiasan MHI ini berkenaan dengan Hari TB Sedunia 24 Mac. Tapi kita nak berikan juga suntikan informasi baru berkenaan dengan TB. Sebab kadang-kadang kita rasa macam TB tu batuk biasa je kot, batuk kering je kot. Betul. Kan? Dan apatah lagi sekarang kan musim COVID ni kan. Jadi mungkin ada yang berjangkitan ke tidak. Mungkin pemahaman yang lanjutnya untuk kita bawakan kepada anda pada pagi ini. Jadi kita nak perkenalkan tamu secara video call kita adalah Dr. Zamzurina Abu Bakar, pakar respiratory, Institut Perubatan Respiratory Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Assalamualaikum dan selamat pagi Hanif dan juga Fariha. Waalaikumsalam doktor. Baik, 24 Mac setiap tahun memang sedunia akan menyambut Hari TB ini kan doktor. Jadi mungkinlah kita nak tahu juga kenapa 24 Mac dipilih sebagai Hari TB Sedunia ni? 24 Mac tu dipilih sebagai Hari TB Sedunia kerana pada masa itu Mycobacterium tuberculosis itu telah dijumpai oleh Dr. Robert Koch. So sebab tu 24 Mac adalah Hari TB Sedunia. Ya, okey, jadi simboliknya lah. Doktor, mungkin pemahaman lanjut kepada mereka yang mungkin masih tidak sedar berkaitan dengan penyakit TB ni doktor. Pengenalannya sedikit. Apakah itu penyakit TB dan apa punca-puncanya doktor? So penyakit TB ni adalah disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. So dia actually merebak daripada seorang yang mempunyai penyakit TB. Apabila mereka batuk, bercakap, bersin, mereka mengeluarkan kuman TB ini dan kemudian dihidu oleh pesakit lain, masuk ke dalam paru-paru. Dan jadi bila mereka dapat, bila kuman TB tersebut masuk ke dalam paru-paru, mereka dapat jangkitan kuman TB. Dan seterusnya kuman TB ini akan membiak dan merebak dan menjadi penyakit TB. Maknanya jangkitan bakteria kan, melalui seorang kepada seseorang. Maknanya kalau seorang tu dia pesakit TB kan, dia boleh merebak tu pada beberapa banyak orang doktor. Betul. Untuk seorang pesakit TB, mereka boleh merebak kepada 10 hingga ke 15 orang lain. Wow. So jadi sebab tu kita kena hentikan rantaian transmisi kuman TB ini. Wow. Jadi doktor kata macam merebak dan sebagainya. Kita nak tahu juga doktor simptom tu macam mana kita nak tahu kita ni ada penyakit TB ni doktor. Simptom dia adalah batuk. Batuk yang melebihi 2 minggu. Demam terutamanya pada waktu malam. So bila nak masuk waktu petang, maghrib dan awal subuh tu, kita akan rasa badan kita demam, menggigil-gigil, berpeluh-peluh. Kemudian hilang berat badan. Okey. Jadi ini adalah tanda-tanda yang selalu ada. Tapi ada setengah orang itu apabila mereka yang seterusnya mereka boleh mendapat batuk darah. Tapi saya rasa zaman sekarang ni untuk batuk darah ni dah kurang jugalah compare to lama, sebab rakyat kita sekarang mereka sudah sedar mengenai TB ni. So bila mereka batuk lama, mereka dah terus pergi ke klinik untuk check up. Ya, betul, dan difahamkan juga ianya adalah penyakit yang boleh membawa maut. Dan sekarang ni doktor, ialah sekarang ni dengan pandemik COVID-19 yang nak beralih ke fasa endemik ni nanti, dengan TB-nya mungkin pemahaman ada berkaitan ke doktor, atau ianya akan lebih membuat sakit TB ni lebih sukar untuk dibendung selepas ini? So jadi kalau kita tengok statistik pada tahun 2020, statistik kita untuk TB telah jatuh. Tidak ramai orang datang ke klinik untuk mendapat ujian dan juga rawatan untuk TB. Kerana pada tahun 2020 dan 2021 adalah pandemik COVID-19.
So kita pada masa itu ada PKP, MCO dan rakyat pun takut untuk keluar kerana mereka takut untuk dapat COVID. So jadi mereka tidak mendapatkan rawatan di klinik. So hari ini YBMK Khairi sudah membuat announcement bahawa terdapat 21,727 kes aktif TB yang telah dinotifikasi untuk tahun lepas 2021. Tapi ini adalah di luar jangkaan oleh WHO. Kerana WHO mengatakan bahawa kita sepatutnya di Malaysia mendapat 30,000 notifikasi kes. Wow. So disebabkan oleh COVID-19 ni ramai orang tidak pergi, jadi mereka duduk di rumah dengan batuk, dengan tanda-tanda TB. Jadi apabila mereka datang ke hospital, mereka datang terlambat. So jadi kuman TB tu daripada di dalam paru-paru saja menjadi semakin teruk, merosakkan paru-paru dan kemudian mereka kuman TB tu boleh merebak ke organ yang lain. Otak, limpa, kelenjar. So jadi bila mereka datang tu mereka dalam keadaan teruk. Baik. Kita harapkan dengan apa perkongsian hari ini, kita sama-sama lah berani mengambil satu lagi langkah. Kalau misalnya dah 2 minggu tu batuk lama tu, terus pergi jumpa doktor lah. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tangguh. Walaupun kita sekarang ni berdepan dengan COVID-19 kan. Jadi ini satu perlu ada kepekaan jugalah di kalangan kita. Doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Okey, terima kasih. Nanti kita akan terus sebarkan berkenaan kesedaran ni. Doktor jaga diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik itu Dr. Zamzurina Abu Bakar, pakar respiratory dari Institut Perubatan Respiratory Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini 24 Mac Hari TB sedunia. Bayangkan kalau seorang boleh merebak tu 10 hingga 15 orang. 10 orang ya. Maknanya itu antara jangkitan bakteri yang sangat cepat macam COVID-19 juga kan. Kita tak tahu berapa ramai kita boleh merebak tu. Baik. Semasa kita kongsikan juga berkenaan dengan rangkuman luar negara hari ini. Okey, dan ini ada rangkuman dalam minggu ini yang disediakan untuk pemahaman dan kecaknaan kita berkaitan dengan apa yang berlaku di luar negara. Jom kita saksikan. Satu daripada 2 kotak hitam pesawat China Eastern Airlines yang terhempas di hutan pergunungan wilayah Guangxi berjaya ditemuai pasukan penyiasat penerbangan China. Pesawat dari Kunming ke Guangzhou itu dilapor hilang selepas menjunam dengan kelajuan tinggi sekitar jam 2.20 petang waktu tempatan pada Isnin lalu, menyebabkan 132 nyawa terkorban. Walau bagaimanapun, Pegawai Pentadbiran Penerbangan Awam China, CAAC, melaporkan bahawa kotak hitam berkenaan didapati rosak teruk dan tidak dapat dipastikan sama ada ia adalah perakam data penerbangan atau suara kokpit. Gempa bumi pada magnitud 6.9 dilaporkan berlaku di luar pantai Taiwan awal pagi semalam. Gempa bumi melanda pantai timur Taiwan turut dirasai di sebahagian besar kepulauan itu. Walau bagaimanapun, tiada sebarang kerosakan maupun amaran tsunami dikeluarkan. Kementerian Kesihatan Arab Saudi telah mengumumkan pemansuhan semua sekatan COVID-19, termasuk kuarantin wajib bagi semua pengunjung ke negara itu. Menerusi catatan di akaun Twitter rasminya pada Isnin, sekatan yang dimansuhkan termasuk penyerahan sijil vaksinasi COVID-19 dan ujian PCR sebelum atau semasa ketibaan di Arab Saudi. Langkah itu diambil susulan penurunan kes dan kadar vaksinasi mencapai 99% untuk semua penduduk berusia 12 tahun ke atas. Pasukan tentera Ukraine mendakwa telah menguasai sebelum Makriv, sebuah kawasan bandar yang terletak kira-kira 48 km belah barat ibu negara itu. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak akan menyerah kalah selagi tiada rundingan yang dipersetujui antara kedua-dua pihak. Menurutnya lagi, rundingan antara Rusia dan Ukraine berdepan banyak konfrontasi, namun menunjukkan sedikit perubahan positif. Rusia turut mendakwa hanya akan menggunakan senjata nuklear dalam konteks konflik Ukraine jika kewujudannya terancam. Dalam pada itu, Barat dijangka mengenakan lebih banyak sekatan terbaru kepada Rusia. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan rangkuman luar negara. Kita nak bawa kalian semua untuk ini berkongsi berkenaan dengan produk minuman sihat. Ini produk minuman beras
perang, sesuai untuk anda yang ingin menjaga kesihatan dan juga mana tahu nak diet, nak kurus, nak cantik, bolehlah dengan produk ini. Kita nak terus bersama dengan jurucakap produk ini, Nurul Hidayah Umul. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberikan saya kesempatan untuk bercakap mengenai produk minuman kesihatan yang ada di atas meja ketika ini adalah produk daripada Era Dimension, iaitu kopi beras perang dan juga My Berry Drink. Dua-duanya adalah daripada keluaran daripada Era Dimension, dan saya nak ungkapkan ataupun nak lebih sharingkan manfaat produk minuman kesihatan ini. Semua orang ketika ini kan, di era pandemik ini, kita nak alert tentang pemakanan yang sihat. Kerana gaya hidup yang sihat ini akan memberikan kita satu stamina yang baik untuk berkekalan, untuk kita pun dapat bekerja dengan baik. Okey, sekarang ni tanpa membuang masa, saya nak berkongsi mengenai khasiat yang ada di atas meja saya ini, iaitu mengenai kopi perang dan juga My Berry Drink. Okey, kedua-dua ni adalah produk yang begitu laris sekali dalam pasaran dalam ketika ini, iaitu produk ini memberikan manfaatnya adalah memberikan tidur yang nyenyak, dalam masa yang sama menurunkan paras kolesterol dalam darah dan membantu mencegah kecacatan kelahiran. Dia sangat sesuai untuk ibu-ibu yang mengandung pun boleh konsum produk ini, tak ada masalah sebenarnya. Dalam masa sama dia membantu meningkatkan selera makan kanak-kanak. Kita dapat lihat kanak-kanak ketika ini memang susah nak makan, susah nak minum, tambahan sangat aktif, dan apabila meminum produk kesihatan ini sedikit sebanyak ianya memberikan pembuka selera kepada mereka. Mak ayah pun tak payah risau sebenarnya, kerana produk ini adalah terkandung beras perang. Kita tahu khasiat beras perang ini sangat baik untuk kesihatan. Dia membantu untuk mengurangkan kadar kolesterol jahat dalam darah kita, dan pemakanan selalu dapat memberikan kesihatan yang optimum. Dan kalau anda di luar sana, jangan risau kalau mengalami darah tinggi atau kencing manis, boleh ke ambil produk ini? Jawapannya memang sangat boleh, kerana seperti yang saya kongsikan sebelum tadi kan, produk ini membantu mengurangkan kadar kolesterol darah, dan kita tak menggunakan sebarang gula di dalam ni. Maknanya ianya adalah bahan semula jadi, maknanya ialah selamat untuk diambil oleh pesakit diabetik. Okey, sebelum tu saya nak kongsikan juga sesuatu yang menarik tanpa membuang masa. Ada promosi yang kita nak kongsikan daripada Era Dimension. Apabila pembelian 3 paket kopi perang ini dan juga pembelian My Berry Drink ini, anda akan dapat percuma sabun beras, dan juga dalam masa yang sama kita nak kongsikan juga apabila anda membeli produk My Coco 3 paket, anda akan percuma kopi beras perang, dan mungkin saya dapat kongsikan sedikit masa je lagi. Okey, mungkin itu promosi. Mungkin ingin tahu lebih lanjut, boleh terus ke IG mayang.hq dan juga FB Mayang HQ. Itu berkenaan dengan produk minuman beras perang Era Dimension. Terima kasih banyak Puan Nurul Hidayah Umul merupakan jurucakap produk ini. Nanti sama-sama kita pergi ke FB dan juga IG mayang.hq. Dan kita boleh hubungi Puan Zainab 017-366-9272 untuk menjadi ejen ataupun stokis. Baik, okey. Terima kasih banyak. Kita nak berehat seketika, kembalinya nanti kita nak bersama dengan Hanif dan juga tetamu kita berkenaan dengan wakaf masjid, pembinaan masjid ini. Sebelum selepas ini di MHI. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Inilah edisi hari Khamis 24 Mac. Kita nak teruskan. Ini berkaitan dengan perkongsian dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thaibah Pantai Remis Perak. Jadi saya nak perkenalkan tetamu saya secara panggilan video adalah yang berbahagia Ustaz Bahtiar Fitri Abdul Hamid, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thaibah Pantai Remis Perak bersama dengan saya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif dan juga semua penonton setia MHI pada pagi ini, insya-Allah. Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin boleh mulakan dengan pengenalan berkaitan dengan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal bangunkan Masjid Al-Ulum wa Thaibah di Pantai Remis Perak ni, Ustaz. Baik, Hanif dan juga semua penonton. Pertamanya saya sangat teruja pada pagi ini, subhanallah. Kita bertemu bukan sebab saya saja, tetapi atas perancangan Allah Ta'ala sebenarnya. Allah bagi ruang pada pagi ini untuk kita berinfak. Dan Nabi sebut dalam hadis, malaikat Allah Ta'ala akan menghantar malaikat untuk mendoakan bagi orang yang berinfak pada awal pagi agar Allah Ta'ala menggantikan dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa infaknya. Tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang infak masjid ini, subhanallah, bayangkan kalaulah ini wakaf kita buat ayah dan ibu kita yang sangat kita sayangi. Nabi sebut dalam hadis,
Wakaf ni tuan-tuan, infak ini untuk masjid. Nabi sebut sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian seseorang. Dan antaranya kata Nabi, sesiapa yang membina masjid mengalir pahala masuk ke lubang kubur walaupun selepas kematian. Saya ni sebagai anak, bila terdengar tentang wakaf masjid ini, kita semua tuan-tuan dan puan, pastikan ada ruang-ruang untuk kita berwakaf masjid bagi ayah dan ibu kita. Inilah salah satu jalan untuk menerangi kubur ayah ibu kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat di skrin itu betapa besarnya Masjid Al-Ul wa Taibah Pantai Remis Perak. Bayangkan sekitar Pantai Remis Perak kita ada lebih kurang 20,000 penduduk sekitar. Bayangkan pula tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pula di situ hampir 3,000 ke 5,000 orang boleh sembahyang berjemaah di situ. Infak dan wakaf tuan-tuan dan puan-puan dimanfaatkan lebih 20,000 rakyat, 20,000 umat Islam di Pantai Remis Perak. Subhanallah. Bayangkan kalau inilah orang yang kita usahakan untuk kita sempurnakan hajat mereka. Kata Nabi SAW, man qada li akhihi hajatan kuntu la waqifan inda mizani fa in rajahu ila syafa'tulah. Barang siapa menyempurnakan hajat saudaranya di dunia, aku menantinya di akhirat. Kalau berat timbangan pahalanya, dia berjaya, dan kalau ringan timbangan pahalanya, aku beratkan. Kata Nabi SAW, Nabi akan beratkan timbangan untuk sesiapa yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita bukan menyempurnakan 1-2 hajat, tetapi kita menyempurnakan hampir 20,000 hajat penduduk Pantai Remis Perak untuk beribadah di masjid ini. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, pagi ini saya nak mewar-warkan kepada semua, rebut ruang dan peluang ini untuk berwakaf bersama-sama dengan kami. Kita rakyat Malaysia lebih kurang 33 juta orang, 32 juta. Umat Islam mungkin 17 juta orang. Tetapi untuk wakaf ini, kami cuma memerlukan 8,000 sahaja umat Islam yang boleh berwakaf kepada kami sebanyak RM1,500 sekaligus. Subhanallah. Kalau tak mampu RM1,500 sekaligus, boleh dibuat RM150 selama 10 bulan secara ansur-ansur selama 10 bulan. Dan kalau tak mampu juga boleh bagi seikhlas hati kepada kami. Tuan-tuan boleh hubungi kami ataupun boleh masukkan sumbangan tuan-tuan dan puan ke dalam akaun Maybank kami 5581-8106-1053. Termasuk juga boleh menghubungi pegawai kami 013-774-5568 Ustaz Maulana ataupun 012-602-9655 Ustaz Bat. Jangan lupa ambil gambar di skrin itu. Ada nombor akaun, ada nombor telefon, ambil gambar cepat, takut tak sempat. Tuan-tuan dan puan-puan, seulang sekali lagi, untuk bakal pewakaf, kami doakan agar Allah Ta'ala memudahkan tuan-tuan dan puan-puan yang berwakaf kepada kami. Dan sesiapa yang telah berwakaf, kami doakan agar Allah Ta'ala menggantikan wakaf dengan yang lebih baik, insya-Allah, agar Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan puan-puan semua, diberi kesihatan yang baik, dan mudah-mudahan wakaf kita atas nama ayah dan ibu dapat menerangi lubang kubur ayah kita. Dan satu hari nanti, insya-Allah, Nabi sebut dalam hadis, sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Mudah-mudahan bagi anak-anak yang tak dapat nak berbakti kepada ayah ibu sewaktu di dunia dahulu, jangan kecewa, jangan sedih. InsyaAllah di akhirat kita bina istana sebesar-besarnya buat ayah dan ibu atas wakaf kita buat nama ayah ibu tercinta. Jom sama-sama berwakaf bersama dengan Masjid Al-Ul wa Taibah Pantai Remis Perak, insyaAllah. Mudah-mudahan wakaf tuan-tuan dan puan dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam di muka bumi, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik. Ustaz, kita ada sedikit masa lagi, kalau boleh nak dikongsikan fadilatnya, kelebihannya, dan mungkin sekali lagi cara nak menyumbangnya, Ustaz, silakan. Baik, untuk semua penonton MHSY, sekali lagi saya sebut kepada tuan-tuan dan puan, satu hari sewaktu mana umat Islam nak dicabut nyawanya, mereka memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematian atas satu sebab saja, untuk nak berinfak ke jalan Allah Ta'ala. So dengan masa ruang yang kita ada, rebut peluang untuk berwakaf bersama dengan Masjid Al-Ul wa Taibah Pantai Remis Perak. Tuan-tuan dan puan boleh berwakaf bersama kami di akaun Maybank 5581-8106-1053 dan boleh berhubungi pegawai kami, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi kami mencari 8,000 pewakaf yang satu hari nanti Nabi akan menantinya di Al-Mizan untuk diberatkan timbangan pahala. Kita mencari 8,000 orang yang boleh berwakaf sebanyak RM1,500 sekaligus ataupun ansur-ansur RM150 selama 10 bulan ataupun seikhlas hati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, insya-Allah. Ustaz, semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin. Amin. Mudah-mudahan doakan kami, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Diperkenankan. Ustaz, terima kasih banyak ya.
Al-Fadhil Ustaz Bahtiar Fitri Abdul Hamid, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wak Thaibah, Pantai Remis Perak, sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, ini ada satu perkara lagi yang kita nak war-warkan. Ini berkaitan dengan Jom Ronda bersama-sama dengan UMW Toyota. Kini bersama UMW Toyota Motor sebagai rakan kereta rasmi akan menjelajah ke komuniti-komuniti di Lembah Kelang dan memberikan keriangan kepada 4,000 penduduk bertuah. Adakah rumah anda antara yang bakal disinggah oleh kru kami? Tunggu apa lagi? Berikan nama kawasan perumahan anda untuk kunjungan eksklusif Jom Ronda bersama UMW Toyota Motor pada hari ini. Ini pun tadi hari itu kita dah lancarkan, jadi jangan lupa juga untuk terus bersama-sama dengan keriangan. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita kembali untuk banyak lagi pengisian di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Malaysia hari ini, walaupun saya pakai topeng, sebenarnya saya senyum, nampak tak? Jadi marilah kita mengukir senyuman manis ini melalui dengan infak Telaga Kemboja. Kita nak bersama dengan Ustaz Zul Ramli, pendakwa selebriti. Kabarnya beliau kini berada di Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fariha. Kita kena mengukir senyuman Ustaz hari ini. Oh ya. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah kita berkenaan dengan topik kita hari ini kan, mengukir senyuman dengan berinfak ni Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Fariha dan semua para penonton yang saya kasihi, sepatutnya kenapa? Sebab hidup kita adalah untuk memberi manfaat kepada manusia lain dan mungkin kita tak sedar dalam keselesaan hidup kita di bumi kita yang bertuah, ada saudara-saudara kita yang sedang penat, perit, sakit ya, pada benda yang paling asas ya, air yang merupakan sumber asas kehidupan manusia itu pun masih belum settle untuk mereka. Jadi insya-Allah perbincangan kita yang sebentar ini akan dapat mungkin membawa kita, apa yang kita lakukan akan memberikan senyuman yang berpanjangan, yang penuh erti, dan kita tahu bahawa saat kita berikan sesuatu dan orang boleh memberikan senyuman, Allah akan berikan kegembiraan, kepuasan dalam hidup kita ni. Itu yang kita nak, Fariha. Kita membantu orang yang memerlukan. Jadi mungkin ini antara usaha yang dilakukan dalam kempen kutipan dana infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rashid ni Ustaz. Mungkin kenapa Ustaz kempen ini dilaksanakan? Baik, saya kira kita rakan-rakan di Pertubuhan Ar-Rashid bila pergi dan dapat merasai sukar denyut nadi rakan-rakan dan saudara kita di Kemboja, kita rasa ini tanggungjawab kita. Ini amanah Allah yang kita kena sampaikan. Sebab ramai di kalangan kita para dermawan yang memang dia nak infak. Harta dia nak cambah kembangkan dunia dan akhirat, tapi dia mungkin tak tahu di mana. Jadi kita tawarkan dan kita lakukan, insya-Allah Pertubuhan Ar-Rashid yang dah bergerak 12 tahun ni dalam operasi ini, kita akan lakukan semua prosedur, berbincang, berunding dan kemudian sehinggalah apa yang kita niatkan tu akan terlaksana di bumi Kemboja tersebut. Bila dah sebut berkenaan dengan Pertubuhan Ar-Rashid ni Ustaz, mungkin Ustaz tu pun boleh kongsikan juga kan, sebab mungkin ramai nak tahu Pertubuhan Ar-Rashid ni kat mana, kan bagaimana bergeraknya Pertubuhan Ar-Rashid ni. Okey, baik. Alhamdulillah ya, sebab memang bila kita nak infak, kita nak pastikan tempat yang kita berikan itu adalah satu platform yang memang kukuh betul sampai ke matlamat, dan sebab itu saya dengan begitu rasa gembira untuk bagi tahu bahawa Pertubuhan Ar-Rashid ini kita sebenarnya telah melakukan banyak kempen-kempen untuk membantu insan-insan yang memerlukan ya, terutamanya kita lihat di Kemboja, bahkan kita banner juga di sana Madrasah Tahfiz Al-Quran ya, dan Masjid Al-Mustafa, dan juga kita membantu secara khusus kepada anak-anak yatim. Jadi inilah saya kira tujuan utama Ar-Rashid, Pertubuhan Ar-Rashid ini diadakan untuk menjadi ruang untuk ramai di kalangan kita menyalurkan sumbangan untuk kita sampaikan langsung kepada mereka-mereka yang sangat-sangat memerlukan. Ustaz, kadang-kadang ada orang ni dia
fikirkan kalau kita keluarkan duit, kadang-kadang dalam keadaan alamak aku sendiri pun tak cukup duit. Macam manalah aku nak menyumbang, takut ketidakcukupan wang sendiri itu. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah sebenarnya apabila kita memberi itu sebenarnya pulangannya lebih kan. Apatah lagi kalau kita membabitkan ibu bapa kita sendiri Ustaz untuk dalam jalan infak ni kan. Ya, menariknya ya. Sebab tu tadi kita kata beri senyuman pada orang di Kemboja. Tapi cuba bayang kalau kita infak, kita niatkan kepada mak dan ayah kita. Dan pahalanya ya Allah sampaikan kepada mereka senyuman yang akan terukir daripada wajah ibu pada saat mendapat sesuatu daripada kita. Saya kira ini erti hidup untuk kita semua ya. Jadi yakinlah bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kita, Allah nak cambahkan lagi rezeki tersebut. Tak ada cara untuk Allah cambahkan melainkan kita keluarkan ia kepada sesuatu benda yang baik. Rezeki yang tinggal kat kita akan berkembang-kembang yang tak tahu berapa jumlahnya. Allah gambarkan begitu saat Allah menceritakan tentang apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan. Kita ada 100, kita keluar 10, sebenarnya yang 90 mula bercambah menjadi begitu banyak. Jadi lebih banyak, cuba bayang ya kelebihan yang bakal Allah beri kepada kita. Menyeluruh insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, mungkin Ustaz sama-sama memanggil kita semua di kat Malaysia ni kan, mana yang menonton MHI hari ini sama-sama untuk kita jayakan kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid ni. Ya, saya memang sangatlah menyeru kerana bukan seruan tu untuk kita ya Fariha, tetapi untuk mereka-mereka yang memerlukan, mereka yang begitu sangat. Cuba bayang telaga yang kita buat itu 150 keluarga yang di sekeliling akan mendapat manfaat. Maknanya setiap hari air dingin itu dimanfaatkan, setiap harilah kita semua mendapat kebahagiaan yang tak ada noktahnya. Dan yang penting juga dia menjadi ganjaran yang sangat besar buat mak dan ayah kita, saudara kita yang telah pergi, yang kita niatkan ya Allah, infak ini ya Allah, apa kira Engkau jadikanlah pahala buat mereka. Jadi masya-Allah, betul sekali lah tema kita ni. Maknanya Allah berikan senyuman kita, family kita dengan sebab infak kita, mereka yang menerimanya dan ibu ayah kita. InsyaAllah. Saya kira inilah yang kita sangat harapkan. InsyaAllah. Jadi kita sama-sama, siapa-siapa yang ingin menyumbang, boleh tadi dah tertera di kaca TV kalian kan, berkenaan dengan nombornya, di mana nombor akaun banknya sendiri. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Zul Ramli. Moga-moga dipermudahkan segala urusan Ustaz di Madinah. Doa kami di Malaysia Allah juga. Akbar. Terima kasih doa wanita solehah ni ya Allah. Semoga sampai kembali. Amin. Okey Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, itu sikit perkongsian. Saya tak boleh kalau Ustaz dia kata wanita solehah. Betul. Itu doa dan berada di tanah suci pada ketika ini. Betul. Alhamdulillah. Ya, okey. Kita dah berada di penghujung ni ya. Ya. Boleh kita Boleh. Okey, kerana esok Malaysia ini pada hari Jumaat kita akan berlitas langsung dari BAD Kitchen. Sajian sarapan barat katanya. Saya nak pergi. Oh, awak esok pesanan ke? Ya, saya sarapan saya punya. Baik. Perut tu jaga-jaga sikit, Hanif. Baik. Kita jumpa lagi esok nanti hari Jumaat. Jaga diri ya. Kalau tadi kita bincangkan berkenaan TB dan sebagainya, hari 24 Mac, hari TB sedunia. Betul. Pastikan kalian jangan tangguh-tangguh kalau ada simptom-simptom yang lebih kurang menghala ke TB itulah. Betul. Okey, sebarang informasi juga perlu dipastikan sahih terlebih dahulu. Okey, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye. Sekarang kau nak buat macam mana ni Dayah? Kau janganlah ikut tiru apa perangai si Mustaqim yang tak betul. Ilaha illallah si Sally. Astagfirullahalazim. Sally. Apa kejadah kau buat tu Sally? Apa Azura? Makan sudah kasih, minum dah dapat, mengembek lagi kenapa kau tu? Ha? Afat.